Selamat malam dan juga apa khabar semuanya yang berada di rumah. Harapnya kalian semua masih lagi dalam keadaan sihat dan juga masih lagi dalam keadaan sejahtera bersama dengan keluarga, kawan-kawan ataupun insan yang tercinta, insyaAllah. Baiklah, pada malam ini seperti kebiasaan pada hari-hari yang lepas, kita akan membedah, mengupas dan juga membincangkan tentang orientasi gerakan PKPIM Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia yang di mana menjadi asas ataupun menjadi hala tuju kepada gerakan kita. Dan pada malam ini kita akan membedah dan membincangkan tentang orientasi gerakan yang ke-10 iaitu futuristik, yang di mana orientasi gerakan ini telah ditambah ataupun baru ditambah ketika muktamar PKPIM baru-baru ini, iaitu pada 23 Januari 2021 yang telah dibentangkan oleh saudara Presiden kita, saudara Farhan bin Qasim. Dan juga pada malam ini kita akan bersama dengan beliau untuk membincangkan dan mengupas tentang orientasi gerakan yang baru ini ataupun orientasi gerakan yang ke-10 ini, sekaligus menjadi sebagai, kita kata, penutup kepada siri-siri perbincangan berkenaan dengan orientasi gerakan. Baiklah, tanpa menyingkirkan masa, saya rasa saya boleh terus untuk membincangkan tentang soalan ataupun isu yang pertama berkenaan dengan orientasi gerakan ini, iaitu persoalan saya pada pandangan awal terhadap orientasi gerakan yang ke-10 ini, iaitu futuristik. Sebab macam kita tahu, ada yang orang mendefinisikan futuristik ni sebagai satu ilmu masa hadapan. Ada orang yang kata dia adalah sebagai satu bentuk macam kita berangan-angan tentang masa hadapan dan sebagainya. Tapi apakah pandangan awal saudara atau selaku mewakili suara PKPIM berkenaan dengan orientasi gerakan yang ke-10 ini, iaitu futuristik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adil dan Nabil, teman-teman dan kepada Allah sekalian dan juga tim teknikal di Studio Wak. Alhamdulillah kita dapat meneruskan bicara kita selepas kita memulakan bicara awal bagi saudara Hadi. Ucapkan tahniah kepada Jabatan Dakwah Kenasan atas kelola yang begitu baik. Mungkin ini merupakan saham kita untuk memahamkan generasi kini dan generasi seterusnya berkenaan apa itu orientasi kebangsaan. Sebelum saya menjawab soalan yang diberikan oleh saudara Nabil, kita mau tegaskan di sini bahawa orientasi PKPIM yang 10 itu bukan milik PKPIM Pusat semata. Ia adalah iltizam yang ingin kita bawa di peringkat kampus, di PGN, dan insya-Allah wajar kita cuba galakkan, fahamkan dalam kalangan masyarakat. Terlebih dahulu kita bicara sedikit soal persejarahan orientasi PKPIM yang saya ingatkan dan saya yakin sudah disebut oleh teman-teman saya terlebih dahulu. Mana PKPIM ini ada falsafah gerakan ni. Kita sudah sebut falsafah 4, 7, 10, iaitu 4 hukum kebidanan, 7 budaya gerakan, dan 10 orientasi gerakan. Yang kita nak fokuskan adalah, sebelum ni kita sudah sebut 4 hukum kebidanan, Nabil, agenda mahasiswa bitara. Jadi kita kalau kita meneliti karya-karya Zakbar dan juga pelbagai lagi tokoh tradisi Melayu seperti iaitu Profesor Abu Aziz, dan juga mereka mengangkat soal jati diri. Ada disebut soal jati diri Melayu, jati diri masyarakat, pribumi, dan yang disebut oleh kritik sosial. Saya lantas dalam buku Mitos Melayu yang menjawab mitos-mitos yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Khatim Umat lewat buku Revolusi Mental. Tetapi PKPIM untuk memudahkan adik-adik ataupun rakan-rakan mahasiswa Melayu, 7 budaya gerakan itu adalah jati diri aktivis PKPIM. Itu falsafah yang seharusnya ada, ataupun itulah jati diri aktivis PKPIM, 7 budaya gerakan. Dan kita, Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada angkatan senior kita pendahulu dulu kerana telah mengemukakan suatu falsafah cukup kuat di mana every movement to go further, they need to have a strong tradition of fundamental ilm.
Mana 10 orientasi gerakan ini adalah jati diri kepada gerakan PKPM. Itu sebagai pendahuluan, dan masuk sedikit soal karakteristik persegerahan yang mana kita tahu kita ada 9 orientasi yang sering dibicarakan adalah orientasi ke-9 malam agak hangat dibincangkan. Tapi kita memahami kerana itulah orientasi yang sering dibincangkan soal partisanship kita. Dan kita mahu orientasi ke-10 ini diangkat bukanlah kita maksud kita tidak pernah bicara soal orientasi ini. Tapi sebenarnya banyak sebelum ini telah dibicarakan, terutama pada ide-ide PKPM itu bukan ide yang bersifat dahulu dan bersifat sekarang, tapi sentiasa menerus. Mereka awal perubahan PKPM kita sudah bicara, nombor 61 itu sendiri, kita sudah bicara soal perubahan Islam dan kadang orang lain tak fikir. Itu membuktikan kita sentiasa memikirkan kehadapan. Jadi macam saya sebut dalam ucapan dasar itu, kita sebut komitmen kita mengangkat agenda futuristik. Walaupun futuristik ini ada perdebatan, kan dia adalah bahasa Inggeris yang telah dimelayukan. Tapi dia adalah kaum dewan, kira bahasa Melayu, betul kan? Idea yang mengarah ke masa hadapan ini adalah suatu peringatan daripada kita untuk mengingati pribadi Nabi Muhammad SAW sendiri dalam menyebarkan dakwah Islamiah itu harus sentiasa we need to think about the future. Hadis-hadis Nabi paling kecil, kita ingat lagi soal pesan Nabi sekira ketika datang kepada kamu khabar munculnya Dajjal, Nabi suruh tanam bukti kurma walaupun masa itu sudah adanya ketika kedatangan Dajjal. Yang kedua, kita ingat ketika peristiwa Khandaq, perang Ahzab pada Isa, mana peristiwa yang masing-masing maklum ketika gali parit Khandaq, sahabat-sahabat tercangkul seketul batu yang besar. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda, la tuftahanna al-Qastantiniyah la ya'mal amiruha al-jaysh wa dhalika al-jaysh. Itu antara elemen-elemen kita belajar daripada sirah nubuwah berkaitan future studies. Nabi sendiri telah berceritakan soal masa depan. Tidak akan terbukanya kota Konstantinopel. Sahabat-sahabat pun tak tahu wujudnya Konstantinopel gitu. Mungkin ada yang tahu. Sehingga akan datang kepada kamu sebaik-baik. Dan yang ketiga, hadis yang ketiga, peristiwa ketiga adalah peristiwa yang datang dari Al-Quran sendiri. Alif Lam Ra, gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum fi ghalabihim sayaghlibun fi bid'ah sinin. Lillahi al-amru min qabli wa min ba'd wa yawma idzin yafrahun. Jadi surat Rum yang menceritakan telah memberi isyarat kemenangan pertempuran peperangan kosong besar yang akan berlaku pada zaman Rasulullah. Dan kita lihat sendiri Al-Quran, firman Allah itu sendiri telah mengajar kita untuk berfikir soal masa. Itu mungkin sedikit pula awal. Okey, jadi maksudnya pandangan awal terhadap gerakan ke-10 ataupun futuristik ini adalah berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa telah berlaku sendiri dalam sejarah Islam dan sebagainya, yang di mana itulah kerelevanan ataupun itulah juga menjadi asbab kenapa orientasi ke-10 ini ditambah. Okey, baiklah. Soalan seterusnya yang mungkin saya rasa realistik untuk kita bincangkan atau relevan untuk kita bincangkan pada malam ini berkenaan dengan sumbangan PKPM terhadap orientasi gerakan ke-10 tersebut. Mungkin kalau bukan sumbangan dalam bentuk maksudnya bukan dalam bentuk pencapaian atau sebagainya, tapi mungkin ada langkah-langkah awal yang telah dibuat oleh PKPM sama ada selepas orientasi gerakan ke-10 ini diperkenalkan. Kita dah sebut awal tadi, premis awal kita letak bahawa orientasi ini bukan baharu, cuma kita mahu budayakan. Kita lihat awal perubahan PKPM, kita tegaskan lagi, sudah ada elemen-elemen futuristik dalam kalangan aktivis kita. Contohnya kita mempersiapkan generasi. That is our biggest investment for the future. Kita buat PMG, kita buat usrah, pelatihan. Sebab kita yakin aktivis PKPM ini adalah lambang masa hadapan negara. Kita saksikan sendiri dalam konteks pentadbiran negara, universiti,
itulah masa depan kita yang kita kena fikir, where are we at the future. Tapi atas trust ni, sumbangan yang kita boleh berikan boleh lihat secara fizikal, tapi insya-Allah kita akan cuba gerakkan dan kita telah pun mulakan dengan pelatihan future studies. Ini adalah kelemahan umat Islam yang selalu disebut oleh Tok Guru future studies ni ramai dah ada mazhab-mazhab sebagai contohnya Noah Harari, kalau ini Islam ni yang terkenal, Noah Harari, Francis Fukuyama yang terkini yang begitu menjadi fundamental di Barat, terutama di Amerika Syarikat, itu Pandita Karya, dan juga Profesor Dr. Michio Kaku, seorang physician yang telah bicara soal the future of humanity, the future of physics, dan juga nama-nama lain seperti Profesor Harvey Cox. Ada para futuris ini, ada juga. Ini semangatnya kita, ini agenda yang kita kena gerakkan. Kita kena kenalkan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa Islam, tokoh-tokoh yang pemikir masa hadapan. Contohnya COVID-19 ini, kalau mengikut Bill Gates, sudah dianggarkan. Ayat future studies ni bukan prediction. Disiplin ilmu future studies ni dia tak guna predict, dia tak guna angkat. Nabil pun tahu, kita gunakan forecasting. Forecasting Melayu pun apa adalah kajian keadaan semasa. Ini bukan prediction, kita bukan mengagak. Ramai sebenarnya ulama-ulama Islam yang kita kena perkenalkan. Kepada Syekh Abdullah bin Bayah bicara soal fikih tawakkuf, itu kebolehan meneliti apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan penelitian semasa, dan juga penilaian dan juga pasti orang kenal Profesor Dr. Zainuddin Sadar yang konsisten sehingga telah menemukan center post time yang dia menyebutkan zaman sekarang ini dikirikan dengan 3C, chaos, complexity, prediction. Dan kita juga harus kenal dengan Dr. Suhaib Nayatullah yang begitu konsisten. Adik-adik pendengar-pendengar boleh baca, ada the latest journal from him yang ditulis jelas menetapkan keperluan ataupun keyakinan beliau tentang masa depan Islam di tangan komputer. Ini semuanya kita kena terapkan dengan pencerahan. Ya, saya rasa macam orientasi gerakan yang ke-10 ni rasanya kalau kita pernah belajar berkenaan dengan ilmu-ilmu berkenaan dengan usul fiqh dan sebagainya, mungkin ada kaitan juga dengan orientasi gerakan ke-10 ni. Sebab kalau kita lihat ulama zaman dulu ada golongan yang suka berfikir di masa hadapan. Kalau kita panggil golongan wa'ifer, apakah yang akan berlaku jika perkara ini sekian-sekian dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat daripada konteks tersebut, nampak bahawa sebenarnya umat Islam ni dah lebih terhadapan daripada segi sudut futuristik. Perkara tersebut belum lagi berlaku, tapi kita dah boleh fikirkan ataupun dah kita boleh agak apakah yang boleh yang boleh berlaku pada masa hadapan dan sebagainya. Okey. Jadi selain daripada sejarah-sejarah ataupun tokoh-tokoh yang kita kenal dan sebagainya, ada juga saya rasa antara kajian yang boleh ditarik ataupun boleh diteliti bersama berkenaan kajian daripada Profesor Kamal Hassan berkenaan dengan umat Islam pada tahun 77. Jadi adakah PKPM juga melihat orientasi gerakan ke-10 ini dalam konteks atau kacamata tersebut? Kita mengenal maklum pertama vision ke 2077, dan saya percaya itu adalah rentetan daripada kita menyambut 100 tahun the first symposium of Islamic World Education yang dibuat di Makkatul Mukarramah, yang mana saya ada buku laporan seminar tersebut. Konferensi dibuat di Makkatul Mukarramah yang live Profesor Syed atau Alatas telah membentangkan the concept of Islamic education. Saya rasa begitu komprehensif dan akan disambut 100 tahun tu pada 2077. Jadi anda lihat ada beberapa elemen yang harus menjadi antara guideline awal, the proper guidance untuk kita tentang
meneliti makalah yang ditulis Mahkamah Hasan. Antara lain soal Islam yang moderat, Islam yang wasatiyah, elemen-elemen yang melangkaui zaman. Dan ini yang kita kena terus budayakan. Sebab itu kita mengangkat orientasi ini, supaya benda itu tidak terhenti di dalam pembincangan para intelektual, tapi harus dibumikan dalam masyarakat dan harus diangkat dan difahamkan oleh seluruh aktivis di peringkat akademi, sama ada majlis muda ataupun sahaja. Dan kita tak nafikan umat Islam kali di Malaysia ni, kita ingat wawasan 2020 cerminan daripada idea Dr. Mahathir Mohamad berkaitan visi Malaysia pada 2020. Kita juga tahu soal TN50 yang dibuat oleh Dr. Sri Najib, dan bukan di Malaysia saja, kita lihat ada Saudi 2030, kalau di Turki itu dia ada Vision 2034, itu 100 tahun selepas kejatuhan Khalifah di Turki. Nah, ni PKPM juga harus ada apa yang kita nak buat. Sebab itulah kita usulkan pada muktamar hari itu, dekad baharu gerakan mahasiswa, yang kita sedang meneliti beberapa dokumen-dokumen yang boleh dijadikan panduan, terutamanya matlamat kelestarian mapan ataupun SDG 2030. Mana kita akan cuba menjadi advokator utama, terutama dengan generasi muda mahasiswa, untuk mengangkat elemen SDG 2030. Ada orang mengatakan ini datang daripada barat, Illuminati, konspirasi. Tapi bagi saya, it's about universal values. Dan kita lihat sendiri pada pentadbiran yang lalu, apa kata harapan telah, bukan mengatakan kita menyokong kata harapan, ada juga dia berbuat salah. Kerajaan kata harapan, terutama Datuk Seri Mujahid Sarawak, telah meletakkan SDG itu inline dengan maqasid syariah. Bagaimana SDG itu berasaskan dengan 5P yang utama: people, economic prosperity, partnership, dan ada 2P yang lain, ada je 17 objektif yang saya rasa cukup dekat dengan kita sebagai umat Islam. Lebih lagi dia bicara soal quality education, reducing inequality, ocean below, life below water, strong institution, justice. Benda itu adalah inline dengan maqasid syariah, hadaf Islam. Jadi indikator kepada gerakan KPM ini, SDG kita adalah orientasi gerakan itu sendiri. Maknanya apa-apa kegiatan, agenda yang disusun haruslah mengikut orientasi-orientasi yang telah digariskan. Kerana kita yakin, dan kita kena berterima kasih kepada generasi awal yang telah menyusun 7 budaya gerakan, 7 budaya PKPM, yang itu adalah 7 budaya PKPM yang negeri-negeri ada hak untuk promotekan. Itu disusun ketika zaman Dr. Ashraf Wajdi Dasuki, tak silap saya, ketika menjawab Presiden PKPM, Dr. Yusri Muhammad ketika menjawab Presiden PKPM, dan juga angkatan Dr. Brother Khalid Awang lain. Orientasi gerakan ini disusun oleh generasi Khairul Arifin Munir dan juga Dr. Ashraf, yang mana telah meletakkan satu guidance idea yang besar kepada PKPM. Jadi itu antara yang kita harus fahami. Dan tak kalau berbicara soal generasi muda, kita lihat OIC Outlook Report terutamanya mengatakan dalam masa 10 ke 20 tahun lagi, 55% of the world population, of the youth population of the world will compose from the Muslim youth. Itu adalah komitmen masa depan yang kita kena lihat. Maknanya kita tidak boleh sekadar melihat masa hadapan, tapi the most important thing, we need to prepare and create for the better future. Sebab itulah, untuk prepare and create for the better future, we need to know how to develop our own future. Selalu istilah yang digunakan oleh Profesor Dr. Zulkifli Hasan disebut soal ancaman barat yang telah menggunakan future ini bentuk penjajahan masa hadapan, atau disebut colonizing the future. Jadi kita tidak mahu aktiviti PKPM, mahasiswa, generasi Islam ini sudah pasti tidak mahu masa depan kita ini dijajah.
kan. Maknanya we need to create our own future yang mana ada disiplinnya, walaupun ada orang mengatakan ini tidak syar'i lah. Tapi bagi saya ini adalah proses tajdid yang harus kita angkat iltizam untuk memastikan agenda literasi masa hadapan ini menjadi antara keutamaan ataupun auliat utama gerakan dalam DKI. Baiklah, jadi maksudnya kalau kita boleh simpulkan, di mana terdapat juga saranan daripada saudara Farhan, presiden kita, bahawa anak muda ataupun generasi belia ni perlu untuk menyediakan diri bagi menghadapi masa hadapan dengan cara menyediakan diri kita pada masa sekarang. Jadi di masa hadapan, sebab kalau macam daripada sudut ilmu futuristik yang boleh saya petik sedikit, di mana masa hadapan ni dia sangat kita tak boleh tak dijangka. The future is fluid. Yes. Dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan semasa sekarang. Jadi kita kena pandai untuk meletakkan diri kita supaya anak muda ni boleh lebih fleksibel ataupun boleh beradaptasi dengan keadaan semasa dan sebagainya. Jadi kalau selain daripada saranan tersebut, ada tak apa-apa lagi perkara yang mungkin boleh anak muda ini lakukan ataupun buat sekarang ini yang boleh menyahut kepada seruan untuk menyertai orientasi gerakan ataupun memanai orientasi gerakan futuristik ini? Tidak dapat tidak, kita harus meluaskan bahan bacaan. Kerana kita yakin we can go to the future if we expand our reading culture. Kerana dasar sesuatu itu adalah dasar ilmu. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan selalunya kesediaan kita menghadapi satu perkara itu atas dasar kesediaan ilmu. Kerana kita akan berhadapan dengan dunia yang penuh dengan ketidaktentuan. Sebenarnya adik-adik boleh rujuk Global Risk Report 2020-2021 yang mana meletakkan 5 domain ataupun 5 masalah terbesar pada dekad 2020-2030. Boleh rujuk dalam ucapan dasar itu adalah masalah alam sekitar. Kita tengok climate change. Kadang kita berasa panas sekarang. Terkini di Johan Setia ada kebakaran, berlakunya jelebu. Perkara itu menuntut kita untuk sentiasa bersedia dengan apa yang akan berlaku. Kerana untuk melihat masa hadapan, dia ada, kalau disiplin ilmu future studies itu adalah penelitian pada hindsight ataupun perkara yang telah berlaku, insight ataupun perkara yang sedang berlaku, dan foresight ataupun penakkulan kepada apa yang kita belajar daripada sejarah dan keadaan semasa untuk melihat masa depan. Untuk memaknai orientasi ke-10 ini, tidak dapat tidak aktivis PKPM harus bersedia dengan kemampuan masa hadapan, digital skill lain, kita sebut 5 trust dekad 2020. Dekad baharu ini adalah kita harus terutama sudut kepimpinan itu harus lebih lebih versatile, tidak boleh terlalu formal, mengurangkan birokrasi. Kita berhadapan dengan generasi ada mengatakan generasi ini ada satu pandemial generation. Ini istilah yang diperkenalkan oleh World Economic Forum apabila they want to find appropriate words to define this generation of that face COVID-19. Sebab apa? Generasi selepas COVID-19, dia bukan generasi yang lahir selepas COVID-19, tapi generasi yang berhadapan dengan COVID-19 adalah generasi baru. We are facing the new world. Kerana apa? Kita tak pernah, walaupun kita selalu sebut dalam pembicaraan kita pernah berhadapan dengan pandemik, Spanish flu, blood death, smallpox dalam konteks ketamadunan manusia. Tapi kena ingat, yang membezakan kita dengan generasi dulu berhadapan dengan pandemik adalah we are going for digital life.
Dulu bila berhadapan dengan smallpox, Spanish flu, mana ada Zoom kan. We can't imagine kalau tak ada pandemik ni, saya dengan Nabil tak boleh. Nah, elemen-elemen positif yang hadir daripada pandemik. Untuk maknai itu, saya sebut 5 perkara. Yang pertama tadi adalah humanistic and collective leadership. Kita kena more collaborative. Ini juga teori yang ditulis, atau teori New Power yang ditulis oleh Henry James dan rakannya dalam buku New Power itu. We need to more engage, more collaborative dalam era Internet of Things, globalization, data raya, artificial intelligence. Kita kena we need to create the sense of empathy, the sense of humanity in leadership and in the young generation. Kadang-kadang adik-adik kita, bang, bila nak program fizikal, kami dah penat dah menghadap komputer. Sebab we need to have the soft touch, high tech but soft touch with the people. Sebab manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang kena berinteraksi dan tidak boleh berlama-lama hidup seorang. Kadang kita hidup seorang stres jadi ini benda yang kena hadapi. Yang kedua, kita sebut juga soal aktivism digital. Kerana itulah yang tak ada Twitter kena buat Twitter cepat-cepat. Yang tak ada Clubhouse tu mungkin kita boleh ni lah, iPhone mahal kan. Tapi soal digital activism ini telah dimulakan. Contohnya kalau dulu kita ingat Me Too movement, Black Lives Matter movement. Sekarang ini berlaku pula di Myanmar, Milk Alliance ataupun gerakan teh ais. Mana-mana catchy sebegini. Sebab itu kita promote hashtag kita PKPM nak menunjukkan keterlibatan kita dalam digital activism. Bukan itu saja, kita juga harus menjadi suara masyarakat. Sebab generasi kita ini bukan kita nak claim kadang-kadang generasi muda ini we know better about the technologies, about the social media. Jadi kita kena memanfaatkan elemen-elemen untuk membantu masyarakat. Yang ketiga, the world is connected. Kita kena connect dengan ramai orang. We need to prepare to be the global player. Maksudnya kita bukan sahaja terperangkap dalam aspek lokaliti, tapi bersedia untuk menuju ke arah petasan lebih besar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Maksudnya apa yang kita boleh rumuskan daripada saran-saran tersebut, selain benda ini perlu menyiapkan diri mereka, selain benda ini perlu untuk memastikan mereka sentiasa bersedia dengan masa hadapan dan sebagainya, mereka juga perlu untuk menyertai ataupun connect dengan dunia sekarang ni yang telah berhubung dan sebagainya. Okey, itu saja. Okey, baiklah. Jadi saya rasa daripada perbincangan kita pada malam ini yang boleh kita rumuskan ataupun yang boleh kita simpulkan bagaimana orientasi gerakan yang ke-10 ini menuntut untuk kita sentiasa menyediakan diri kita untuk masa hadapan dan dengan cara kita develop skill yang ada pada masa sekarang ini, dan supaya sentiasa menjadi belia yang holistik dan juga belia yang boleh untuk kira kata bersaing dengan orang-orang lain dan sebagainya, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat ini tak ada lagi soalan yang dipersoalkan ataupun yang ditanya sama ada di Facebook Live ataupun sebagainya. Dan saya kira rasanya semua orang faham apa perbincangan kita pada malam ini, dan rasanya kita akan look forward kepada orientasi gerakan ke-10 ini, bagaimana kita nak memanainya dan sebagainya. Itu perlu digalas oleh PKPM Pusat untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan saya kira perbincangan pada malam ini kita telah jelas dengan konsep futuristik dan sebagainya. Jadi insyaAllah itu sahaja untuk malam ini setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang.
untuk siri-siri yang lain dan juga untuk segmen-segmen yang lain, insyaAllah. Baiklah, kekal selamat di rumah. Jangan lupa daftarkan diri untuk vaksin dan hidup biar berjasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.